I research, dan alhamdulillah dalam research saya jumpa banyak soalan yang tak ada jawapan. Yang tak ada jawapan. Soalan banyak yang tak ada jawapan. Jadi kalau tengok latar belakang saya daripada umur 10 tahun saya jaga kuil, saya mandikan tokong, saya bersihkan kuil, saya memang aktif dalam kuil, dan saya ada satu kenderaan yang satu-satunya chariot yang boleh bergerak membawa tokong selalu Malaysia, ada Rotex, ada insurans. Okey. Maksudnya dia dah pernah keluar dalam surat khabar 2-3 kali dalam Star dengan Tamil Nation masa saya travel daripada Kuala Lumpur ke Pahang bawa kereta tu. Jadi ramai yang kawan-kawan saya sampai hari ini mereka tidak percaya yang penghijrahan saya. Mereka tanya kenapa kamu convert. Saya cakap saya tak convert, saya revert. Okay. Jadi saya terpaksa terangkan perkataan revert itu kepada mereka. Itu dia. Dan anda kepada rakan-rakan pendengar setia IKIM FM yang mendengarkan kami ketika ini, walau di mana saja anda berada, anda boleh berinteraksi dan juga berkomunikasi bersama dengan Encik Ridwan kita untuk tanyakan pandangan, pendapat beliau, pengalaman beliau sendiri. Anda boleh menghubungi kami di talian konti kami 03-6205-1500. Atau anda juga boleh menghantarkan SMS, type IKIM, jarak mesej anda dan hantar ke 39111. Dan kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi radio dalam talian online streaming di ikimfm.my, anda boleh menghantar komen anda di Facebook IKIM FM. Di situ kami juga akan bacakan komen-komen anda. Okey, kita terima panggilan daripada rakan pendengar kita. Assalamualaikum. Di situ kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Fazlan daripada Al-Star. Fazlan ya, Cik Fazlan. Ya. Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum Cik Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya mengucapkan syukuran kepada Allah kerana Cik Ridwan telah kembali kepada Islam. Ya, tahniah ya Cik Ridwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, di sini saya nak tanyalah satu mungkin pendapat daripada Cik Ridwan. Selalunya saya dengar kawan-kawan, sebab saya pernah duduk di estate dulu. Kan, jadi kaum estate ni, dia memang berpegang kuat dengan agama Hindu kan. Correct. Jadi ada seorang kawan tu, dia berkahwin dengan seorang gadis daripada kalangan India ni kan. Jadi dia cakap India ni setengah kawasan tu, setengah mungkin kata tak semua lah kan. Dia orang begitu orang cakap memang amat marah kalau seorang India tu bertukar agama ke Islam. Sebab dia cakap kalau agama lain tak apa, tapi jangan Islam. Jadi macam mana tu dapat Encik Ridwan ya? Okey, terima kasih Encik. Itu dia, kita terima panggilan yang seterusnya. Assalamualaikum. Macam mana tu dapat Encik Ridwan ya? Assalamualaikum. Itu dia, kita terima panggilan yang seterusnya. Tak berjaya tembus di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Puan Rohaini daripada Johor Bahru. Puan Rohaini, silakan Puan Rohaini. Tadi saya ada pada sahabat baru kita, tahniah. Alhamdulillah. Saya cuma nak minta you kongsi. Tadi you ada cakap you are not convert, you are revert, isn't it? Correct. Then boleh tak you sama-sama kongsi how to you explain pada kawan-kawan you tentang revert tu? Okey. Itu saya. Terima kasih Puan Rohaini. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, kita teruskan dengan tadi dari Encik Fazlan. Kiranya boleh Cik Ridwan kongsikan bersama-sama dengan rakan pendengar kita soalan dari Encik Fazlan ketika tadi. Alhamdulillah, Encik Fazlan soalan untuk Encik Fazlan yang yang ada keluarga orang Hindu yang kaum ataupun golongan keluarga ini mereka mempunyai pegangan yang kuat. Ya. Alhamdulillah soalan ini
adalah salah soalan yang bagus, ya, dan ini adalah akan membantu untuk pendakwah. Terangkan pada mereka, awal pagi pergi ke kuil, berdiri di depan kuil dan tengok matahari terbit di mana, dan matahari turun ataupun tenggelam di arah mana. Dan mereka, insyaAllah, mereka akan dapat jawapan. Jawapannya adalah mereka, bila mereka menyembah ataupun mereka sujud ke arah kiblat. Ya, sebab Ridwan daripada kecil menjaga kuil, dan Ridwan tahu bab itu sebab bila mereka kebanyakan 99% temples ataupun kuil-kuil di Malaysia ni, dia punya arah ke kiblat, menghadap ke kiblat. Mengarah ke kiblat. Bila kita masuk ataupun di depan kuil, melihat keluar daripada kuil, matahari akan terbit di depan kuil dan akan tenggelam di belakangnya. Ya. Jadi soalan kedua, itu daripada Puan Rohaini. Bagaimana Encik Ridwan? Alhamdulillah, revert, ya, masuk revert. We all born as a Muslim. We born, kalau kita lahir kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kalau wujudnya kita hari ini, Allah Taala kuasa, Allah Taala firman adalah, kalau Allah Taala firman kun fayakun, perkara itu akan berlaku. Jadi semua kita cuma dilahirkan dalam satu kumpulan yang kita di-convert. Ya, seumpama kalau kita lahir dalam keluarga in Hindu, kita convert ke Hindu. Ataupun dalam secara ringkas, kalau kita lahir dalam satu keluarga Tamil, kita akan convert ke Hindu, ataupun sebaliknya. Kebanyakan orang-orang India ataupun orang Tamil, soalan saya pada mereka adalah, if you born as a Tamilan, it doesn't mean that you are Hindu. So tak semestinya kamu lahir sebagai ke dalam keluarga Tamil, kamu adalah Hindu. Kamu ibu bapa kamu tunjukkan, dipanggil dalam bahasa India ni, ya, Mada Pida Guru Devam. Maksud ayah, mak, guru, dan Devam maksud Tuhan. Jadi ayah, mak akan introduce kepada anak, ini ayah kamu. Jadi ayah akan introduce kepada guru kamu. Jadi guru tu akan introduce kepada Tuhan. Jadi kalau kita tengok, kalau Tuhan yang diintroduce atau guru yang ayah introduce kepada Tuhan yang A, dia akan ke A. Kalau Tuhan yang B, akan ke B. So secara ringkasnya. Itu dia Encik Ridwan. Dan kepada rakan-rakan pendengar setia IKIM FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali seketika nanti bersama dengan Encik Ridwan atas perkongsian yang akan diceritakan kepada anda semua bersama dengan kami masih lagi di IKIM FM, pilihan utama anda untuk segmen Islam Agamaku. Kembali lagi seketika nanti. Lembah Kelang 91.5 FM, Negeri Sembilan 102.7 FM, Melaka 89.5 FM, Johor Bahru 106.2 FM. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, pilihan utama anda. Hamzah Fansuri adalah tokoh agama yang menggegarkan dunia melalui puisi-puisi sufinya. Hamzah Fansuri dilahirkan pada akhir abad ke-16 di Barus atau Pancur, Sumatera Utara. Sesetengah pengkaji menyebut beliau sebagai seorang penyair yang dilahirkan di Fansur dan menghabiskan banyak waktunya di Aceh.
Bakatnya sebagai sastrawan besar terselah dalam kemampuannya dan kreativitinya merubah bahasa lama menjadi bahasa baharu dengan cara memasukkan ratusan perkataan Arab, istilah konseptual daripada Al-Quran dan falsafah Islam. Bahasa ini kemudiannya menjadi sebagai bahasa intelektual yang dihormati kerana dapat menampung gagasan baru yang diperlukan di alam Melayu pada zaman itu. Peranan penting Hamzah Fansuri dalam sejarah pemikiran dunia Melayu Nusantara bukan sahaja kerana gagasan tasawufnya, tetapi puisinya yang mencerminkan pergelutan penyair menghadapi realiti zaman dan pengembaraan spiritualnya. Salah satu karya penting daripada Hamzah Fansuri adalah Zinat Al-Wahidan yang ditulis pada akhir abad ke-16 ketika perdebatan sengit tentang fahaman wahdat al-wujud sedang berlangsung dengan tegang di Sumatera. Teks ini diyakini oleh para peneliti sebagai kitab keilmuan pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Hamzah Fansuri juga dikenal sebagai seorang pelopor melalui karya-karya Ruba Al-Muhakkikina, Syair Perahu dan Syair Dagang. Kritiknya yang tajam terhadap perilaku politik dan moral raja-raja, para bangsawan dan orang-orang kaya menempatkannya sebagai seorang intelektual yang berani pada zamannya. Berikut adalah petikan daripada salah satu syair karangan Hamzah Fansuri bertajuk Syair Perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. IKIM FM Lembah Kelang 91.5 FM, Negeri Sembilan 102.7 FM, di Melaka 89.5 FM, Johor Bahru 106.2 FM. IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, pilihan utama anda. Masih lagi bersama dengan saya, bertemankan saya Faiz, dan juga saya ditemani dengan rakan saudara baru kita di konti pada ketika ini, iaitu Encik Ridwan Batu Malai bin Abdullah yang merupakan saudara baru kita. Dan sebentar tadi, kalau mana yang terlepas untuk sesi pertama, kita buat bicara bersama dengan Cik Ridwan, telah berkongsikan dari segi turning point dia, bagaimana dia telah memeluk agama Islam pada tarikh 29 September 2009 bila telah pun memeluk agama Islam. Dan saya kini nak bertanyakan dari segi bagaimana Cik Ridwan sendiri mengambil keputusan yang pada saya kiranya keputusan yang besar dalam hidup Cik Ridwan, mengambil keputusan pada hari 29 hari bulan 9 2009 itu sendiri. Macam mana bagaimana keputusan itu boleh timbul dalam diri Cik Ridwan untuk mengucap kalimah syahadah? Alhamdulillah, kembali kita ramai orang berhijrah ke Islam memandangkan satu kebaikan dan ramai yang melihat kebaikannya. Alhamdulillah, saya berhijrah ke Islam memandangkan nampak keburukannya. Ya, saya pernah bekerja ataupun menguruskan sebuah bar ataupun disco club terbesar di Ipoh. Amat sedihnya, saya jumpa ramai sebab saya yang
ada berdiri di pintu hadapan untuk memeriksa IC mereka sebelum mereka masuk. Dan saya jumpa ramai yang Islam, yang IC-nya Islam, yang masuk dan berhibur dalam keadaan yang huru-hara di sana. Jadi saya bekerja di sana selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ni, Jun dan Julai, Jun dan Julai adalah 1 bulan yang bagi saya adalah 1 bulan yang seperti neraka. Saya jumpa bila saya balik daripada Amerika Syarikat, saya tidak ada pekerjaan, ya. Bila ayah saya datang ke Amerika Syarikat, berjumpa dengan saya dan dia cakap dengan saya tak hantar kamu ke sini untuk kamu belajar. Jadi saya dalam jurusan oil and gas, ya. Saya sebelum ini saya bekerja dan saya pegang jawatan yang paling tinggi. Saya pegang jawatan adalah VP, ya, Vice President of Sales di Amerika Syarikat. Jadi bila saya balik ke Malaysia, resume saya 24 muka surat, ya, dengan pengalaman, dengan projek-projek, assignment, ya. Saya hantar setahun tak dapat kerja. Overqualified. Jadi saya reduce, saya potong semua resume saya sehingga 8 keping. Daripada 24 jadi kepada 8 keping. 8 keping. Jadi saya itu pun saya bekerja dengan satu kilang Guardian Venture selama 3 tahun. Lepas tu saya mula pekerjaan, saya mula syarikat saya sendiri, oil and gas. Saya beli barang-barang daripada Amerika Syarikat, saya refurbish, saya jual balik. Jadi ada orang minat dalam penjagaan tu, saya jual penjagaan tu. Lepas tu saya bekerja di kelab malam ni. Selepas saya bekerja di kelab malam ni, pengalaman saya adalah paling teruk bila saya nampak orang-orang Islam, sedangkan Islam mengharamkan minuman arak. Jadi saya fikir saya perlu research. Dan apakah sebagai manusia ataupun sebagai rakyat Malaysia, apakah yang saya sepatutnya lakukan, ataupun apakah ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada saya. Masa tu saya tak tahu, ya. Masa tu yang saya tahu, saya ada degree. Saya ada degree, saya qualified untuk pekerjaan. Jadi di sanalah saya pilih satu jalan, kembali kepada Allah. Dan saya apply untuk pekerjaan yang paling rendah dalam satu jawatan, dalam yang mengikut kelayakan saya apply untuk supervisor di Indah Water. Okay. Alhamdulillah, saya dapat pekerjaan tu. In fact, HR pun tanya dengan saya, kenapa kamu apply untuk supervisor? Kita ada jawatan di TA di Kedah, kamu nak pergi tak? Saya cakap tak apa lancik, biarlah saya start daripada bawah. Sebab ini saya oil and gas, saya pisahkan air dan minyak. Di sini Indah Water, saya pisahkan najis dan air. Jadi biarlah saya belajar daripada bawah. InsyaAllah kalau pengalaman saya di sana, saya boleh bawa transfer untuk anak-anak buah saya di bawah ini, untuk mengajar mereka to work smart, not to work hard. Jadi turning point saya macam soalan tadi adalah, apa yang saya nampak adalah keburukan yang yang dilakukan oleh manusia terhadap agama yang suci dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan Ridwan yang akan membelanya, ada yang lain akan datang membelanya, sebab ini agama Allah. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk mengucap 2 kali syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah salah satu daripada step saya mati dan hidup. Subramaniam Batu Malai mati, Muhammad Ridwan Batu Malai bin Abdullah hidup. Jadi itu adalah my turning point as far as that. Saya maksudnya dari melihat kepada keburukan, itulah turning pointnya untuk Cik Ridwan
kembali untuk Cik Ridwan bersama-sama dengan Islam sebagai agama baru. Yes. Itu dia. Kita terus ambil pemanggil pada ketika ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Syahrul daripada Kampung Pandan Dalam. Syahrul ya. Silakan Syahrul. Assalamualaikum Cik Ridwan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syabas dan tahniah, dengan izin Allah telah beri hidayah kepada Tuan. Alhamdulillah. Syukur. Saya ingin tanya soalan. So bagaimana hari ini di Malaysia, konteks Malaysia, macam mana kita nak buat marketing ataupun dakwah? Macam mana kita nak rekrutkan setiap individu orang Islam ni berduyun-duyun ke masjid atau mentaati perintah Allah. Macam Ridwan cakap hari ni di disko kan, yang memakmurkan disko, rumah judi, penjara, semua orang Islam. So macam mana kita nak buat marketing, strategi marketing, macam mana nak improve balik. Dan kedua, apa yang saya nampak, punca hari ni orang bukan Islam nak masuk Islam sebab akhlak orang Islam lah, yang menyebabkan orang Islam takut masuk Islam. Macam baru-baru ni kita tengok yang buat demonstrasi pun orang Islam, sedangkan akhlak Nabi lain kan. Apa pandangan Cik Ridwan perkara ini? Okey, terima kasih Cik Syahrul atas soalan. Terima kasih kami ucapkan. Itu dia. Kita ambil lagi satu panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak dapat menembus talian. Assalamualaikum. Kita ambil lagi satu panggilan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan daripada Pulau Pinang. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Haji Ridwan, Tuan Ridwan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan nak tanya satu soalan. Sama sekali apabila Tuan sampai nampak masjid tu, kenapa orang-orang India kena pergi buat niat di situ satu? Yang kedua, apakah niat dan apakah perasaan Tuan apabila Tuan nampak masjid tadi, dan apakah yang mengakibatkan Tuan mula buat realize siapa ni anda? Itu saja perkataan. Siapanya saya ni? Itu saya soalan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik Abdul Manan. Itu dia antara soalan-soalan daripada rakan pendengar kita. Mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan daripada soalan Encik Syahrul tadi, daripada komponen tadi, soalan pertamanya. Assalamualaikum Encik Syahrul. Alhamdulillah, soalan Encik adalah bagaimana kita nak improve kita punya KPI ya. Kita biasanya kita sibuk dengan kita punya KPI untuk bonus 4.0 ke 3.5 ke. Jadi KPI kita untuk sebagai khalifah adalah, sebagai khalifah kita adalah ambassador of Islam. Setiap masyarakat ataupun setiap individual adalah ambassador. Sebagai ambassador, apa kita punya pekerjaan. Sebenarnya sistem ambassador ni pun di copyright daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita tengok daripada ambassador, tugas ambassador ini adalah untuk menerangkan tentang kebaikan Islam. Dan orang yang menunjukkan kebaikan Islam itu pun harus mengamalkan Islam. Jadi apa yang saya buat dalam pekerjaan saya harian adalah saya ada satu slogan yang saya paparkan dalam pintu masuk office ya. Solat first, work second. Ya? Solat first, work second maksud kalau kita tak boleh, itu anak-anak buah saya selalu khabar dengan mereka. Kalau kita tak boleh jaga kita punya solat 5 waktu, kita macam mana nak jaga kita punya 34 loji kumbahan. Ya? Jadi itu kalau semua syarikat-syarikat atau majikan-majikan ya. Itu sebab majikan-majikan kebanyakannya HR dia yang pemegang amanah HR human resources adalah orang-orang Islam. Ya, jadi bila adanya orang-orang Islam dalam tahap-tahap tinggi dalam sesebuah organisation, mereka kena amalkan. Kita tengok selalunya safety sign mengatakan keselamatan, utamakan keselamatan. Tapi kita tak pernah tengok safety sign mengatakan utamakan solat. Jadi improvement itu kena lakukan sepatutnya bermula daripada diri kita sendiri. Bermula dari kita sendiri. InsyaAllah. Marketing tu ya. Marketing tu tadi yang dikatakan macam mana kita nak promote untuk mereka yang bukan agama Islam, untuk agama Islam. Dari soalan Cik Abdul Manan tadi, mungkin kita boleh kongsikan sedikit.
Alhamdulillah, Encik Abdul Manan. Ini soalan macam bagaimana turning point saya di masjid. Di masjid. Masjid ya. Betul kata Encik ya. Berjuta orang pergi ke laluan gateway itu ya. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala turn on my switch at that point untuk menyoal diri menyoal diri dengan kita sibuk dengan kita punya diri, dengan ini satu-satunya cara ataupun method brainstorming 1H 4W who we are, when we born, where we are, all, when, why, all that 4W1H 4W1H ni kita gunakan dalam untuk solve problem dalam satu-satu organisation ataupun production line. Tapi kita tak pernah gunakan untuk kita punya life. Jadi apa yang Ridwan gunakan 4H1W ni untuk saya cari siapa saya. Kenapa saya lahir? Kenapa saya makan? Kenapa saya hidup? Kenapa saya daripada US balik ke Malaysia tak ada kerja? Kenapa? All this has become a question mark. Jadi bila kita tanya soalan, curiosity ini apa yang berlaku September 11 dan ramai yang American di sana revert ke Islam because of that. Sebab mereka ni no facts, no talk. Based on diorang punya mentality, mereka perlukan bukti. Jadi bila bukti-bukti dipaparkan mengikut sunnah, mengikut hadis, mengikut Quran, mereka surrender. Mereka tidak ada soalan. Jadi Encik tanya tadi bagaimana ramai orang yang pergi, macam mana Encik boleh soal. Saya pun tak tahu. Sebenarnya kalau saya boleh jawab soalan itu, saya sendiri pun tak tahu macam mana nak jawab. Itu soal hati sebenarnya. Hidayah. Alhamdulillah. Itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mungkin yang terakhir daripada Encik Ridwan, mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan sedikit apa kata ucapan ataupun perasaan Encik Ridwan, Encik Ridwan punya harapan kepada yang mendengarkan kita, mungkin berbangsa India yang sedang mendengarkan kita pada ketika ini. Mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan harapan Encik Ridwan dalam bahasa Tamil pada ketika ini. Berkongsikan dalam bahasa Tamil. Mungkin Encik Ridwan boleh kongsikan bersama-sama dengan rakan pendengar yang berbangsa India. Alhamdulillah. Wanakkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama India Malaysia Makkalakum. Nama India Malaysia Islam Makkalakum. நான் சொல்றது என்னன்னா, நம்ம இந்தியால இருந்து வந்தப்போ ஏன் இந்த நாட்டுக்கு நம்ம வந்தோம்? This is very emotional question. Orang-orang India datang daripada India. Malaysia ni adalah tanah Melayu. Saya sebagai India, saya datang daripada India. Asal dia saya daripada India. Saya tidak boleh diubah ke apa-apa jenis. Jadi நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல கேக்குறதுன்னா, நம்ம இந்தியா முஸ்லிம்களுக்கு நம்ம படகுல இருந்து, நம்ம போட், அதாவது கப்பல் இருந்து, நம்ம ஊர்ல இருந்து நம்ம இங்க வந்தோம். அதாவது இந்தியா முஸ்லிம்களை நம்ம இங்க இருந்து வந்தோம். அங்க இருந்து நம்ம இங்க வர்றப்போ காத்து, மழை, படகு உடைஞ்சிருக்கலாம், இல்ல நம்ம கப்பலோட முழுகி இருக்கலாம், இல்ல கப்பலோட நம்ம இறந்துருக்கலாம். ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம இந்த நாட்டுக்கு நம்ம இங்க வந்தோம்னா ஒரு காரணம் இருக்கணும். ஏன் வந்தோம்? ஏன் இங்க வந்து நம்மளோட வேலை என்ன, நம்மளோட தொழில் என்ன, இங்க வந்து நம்ம தொழில் என்ன, நம்ம இங்க வந்தது என்னத்துக்கு, நம்ம இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது என்னத்துக்கு, நம்ம ஒரு இந்திய முஸ்லீமா நம்ம இங்க வாழ்றோம்னா எதுக்கு நம்ம வாழ்றோம்? இதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னா இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம அந்த வேற மக்களுக்கு, அது வேற இந்தியன் மக்களுக்கு, இந்து மக்களுக்கு நம்மளுக்கு வளர்க்க முடியும். Saya itu dia perkongsian dan harapan. Apa maksudnya itu sebenarnya? Maksudnya kita datang daripada India naik bot, naik kapal.
air dan angin adalah askar Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan kita datang ke Tanah Melayu ini, kita akan karam di perjalanan. Dan kepada orang-orang India Muslim yang saya mengatakan, saya suruh mereka soalkan kepada diri mereka adalah, apa tujuan asal kita berhijrah ke Tanah Melayu ini, dan apakah kita sedang buat tentang penghijrahan itu. Dan sekiranya kita boleh mengamalkan ataupun kita boleh mengamalkan kita punya penghijrahan, insya-Allah kita boleh sampaikan mesej kepada orang-orang yang bukan Islam lagi. Sebab untuk seorang Hindu ataupun untuk seorang daripada kaum India, daripada India Muslim, lebih mudah untuk berdakwah kepada orang Hindu yang asalnya daripada India. Sebab bahasa yang common, pelajaran komunikasi penulisan yang common. Okey, itu dia. Terima kasih ucapkan kepada Cik Ridwan atas perkongsian itu tadi, dan minta maaf kepada rakan-rakan pendengar yang sedang mendengar kita yang tak dapat bersama-sama dengan kita ke udara pada ketika ini. Apapun, terima kasih Cik Ridwan kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah. Terima kasih, dan kepada anda teruskan bersama dengan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali kita untuk bersiaran dalam Islam Agamaku minggu hadapan bersama dengan tamu kita yang lain. Teruskan bersama dengan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, pilihan utama anda.